Hai, salam sejahtera. Selamat kembali atau datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video kita hari ini, saya akan membincangkan matematik tingkatan tua, bab 1, pola dan tunjukkan. Mula-mula kita akan tengok pola dahulu ya. Standard pembelajaran kita yang pertama ialah mengenal dan memerihalkan pola berbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar. Dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. 1.1.1 mengenal pola nombor. Jadi kalau kita tengok rangsangan minda di sini, ada beberapa gambar raja yang bercorak. Dan corak-corak yang dalam gambar raja ini disusun dengan teratur, dan cantik dan seragam. Nanti apabila kita buat soalan yang berkaitan dengan corak, dengan pola, pun ada sedikit kaitan dengan gambar-gambar inilah. Sesuatu yang ada dalam gambar-gambar ini. So, mari kita tengok dulu inilah. Rangsangan minda kedua ini. Di sini dia ada minta awak buat dalam kumpulan, tapi kita tidak akan buat dalam kumpulan. Saya akan tunjukkan saja. First dia ada 3 gambar. 1, 2, 3 gambar ini. Lepas tu bawah ni dia minta kita lengkapkan jadual. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak tengok gambar ini, nak tengok corak ini. Lepas tu kita akan tuliskan bilangan segi 4 yang di mana segi 4 tu semakin bertambah mengikut urutan yang teratur dengan corak-corak yang tertentu. Tengok ni. Bila untuk nombor corak yang pertama, yang ini yang pertama. Kita nampak ada 1 segi 4 saja, dia lorek. Dan untuk corak yang kedua ini, ada 4 segi 4 yang sudah dilorek. Iaitu pertambahan sebanyak 3 segi 4. Dan untuk corak yang ketiga pula, sekarang dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petak yang dilorek. Dan bagaimana benda ni jadi satu corak? So, tengok mula-mula dia ada 1 petak yang dilorek. Selepas itu, dia dikembangkan sebelah kiri dan kanan dulu. Dan juga di atas petak yang kalau kita bandingkan dengan gambar yang pertama tu, dia tambah 1 petak di atas, 1 di kanan, 1 di kiri. Lepas tu untuk corak yang ketiga, gambar yang ketiga pula, dia dari 4 yang sedia ada tu, tambah lagi. So, macam ni. Ini gambar yang kedua kan. Jadi, gambar yang ketiga, sebelah kiri tambah lagi 1, sebelah kanan tambah 1 lagi, dan sebelah kiri pun tambah 1 lagi. So, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan di sini untuk petak yang pertama, 1 petak dilorek. Untuk gambar yang kedua, 4 petak dilorek. Untuk gambar yang ketiga, 7 petak yang dilorek. So, dia pertambahan sebanyak 3 petak
setiap kali satu kiri, satu kanan, satu atas kan. Jadi untuk yang keempat, dia akan menjadi macam ni. Okay, ini gambar yang ketiga. Ini gambar ketiga kan. So, untuk keempat, dia akan tambah lagi. Satu di kiri, satu di atas, satu di kanan. Menjadikannya semua sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petak pelore. So, ini gambar yang keempat. Jadi di sini, itulah corak untuk objek ini ialah setiap kali untuk corak yang seterusnya, dia tambah satu petak di kiri, satu petak di atas, satu petak di kanan. Dan maksudnya setiap kali pertambahan, dia hanya menambah 3 petak sahaja. Dan dengan maklumat itu, kita boleh isikan di sini 10, 13. Sebab tadi cakap sudah tambah 3 kan. Lepas tu 16. Lepas tu 19. Dan terakhir untuk ini ialah 22. Jadi iaitu setiap kali dia tambah 3, tambah 3, tambah 3. Inilah pola untuk objek dalam rangsangan minda ini. Iaitu tambah 3 kepada nombor sebelumnya. Jadi daripada aktiviti ini, kita boleh ketahui bahawa bilangan segi 4 sama yang dibentuk ialah 1, 4, 7 dan seterusnya, iaitu menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Dan penambahan 3 ni, seperti yang saya sebut tadi, ialah pola. So, pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Okey, yang ini ialah gambar ini. Kalau gunakan gambar, dia adalah objek lah. Objek ini merujuk kepada yang gambar-gambar tu. Dan kalau untuk sini sahaja, bahagian ini sahaja, ini ialah dipanggil merujuk kepada set nombor lah. Senarai nombor. Dia mesti ada aturan ataupun corak yang tertentu yang boleh kita nampak, kita boleh cari tu. Bukannya berselera ataupun tidak teratur, ataupun lompat sini, lompat sana. Okey? Kalau tidak dapat disusun dengan seragam, teratur, maksudnya kita tidak ada pola untuk objek ataupun senarai nama tersebut. Okey, sekarang tengok contoh 1. Contoh 1 ni senang sajalah. Kalau kamu tengok, memang senang nak nampak lah. First, sini 2 titik. Lepas tu, tambah lagi 2 titik di atas. Lepas tu, tambah lagi 2 titik di atas. Maksudnya yang keempat pun, ada lagi tambahan 2 titik lah. Jadi, ini adalah 2, 4, 6, 8. Dan seterusnya akan jadi 10 titik. Jadi polanya ialah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Sebab ini ialah corak objek, maka kita cakap menambah 2 titik kepada corak sebelumnya lah. Kalau nanti nombor, kita akan cakap nombor tambah nombor. Dan B ni pun senang lah. Tak ada masalah saya rasa. Sebab dengan jelas sekali kita boleh nampak perubahannya ini. Ini tambah ini. Tahun lepas tu yang ada 3 segi 3. So maksudnya yang ini
tambah lagi 1 lah. Okey. So, kalau untuk kelima, maka akan lagi 1 di belakang sini lah. Okey. Seterusnya, kita pergi ke contoh 2. Contoh 2 ini ialah melibatkan set nombor. Tadi contoh 1 gunakan objek. Contoh 2 menggunakan set nombor. Jadi bila diberi set nombor, nombor itu mungkin tak disusun dalam urutan menaik ataupun menurun. Ataupun kalau soalan tu tidak ada pola, maka nombor itu akan berselerak, tidak disusun dengan teratur lah. Jadi kalau sekarang sudah cakap nyatakan pola bagi set nombor berikut, maksudnya A sampai F ini memang dia sudah susun. Susun sama ada meningkat, menaik ataupun menurun. Tapi tak kira sama ada nombor ini disusun secara menaik ataupun urutan tertib menurun. Cara buatnya ialah macam ini. Kalau saya lah, saya akan ambil nombor yang nombor-nombor ini. Saya akan ambil 2 nombor yang bersebelahan dan saya akan mulakan dengan proses tolak. Kalau tolak tak jadi, tak dapat, kalau menggunakan tolak, tak dapat jumpa pola ataupun corak kepada set nombor yang diberikan, barulah saya akan gunakan operasi bahagi. Jadi apa yang saya masukkan? Okey, tengok sini. Sekarang kita tengok A. A ada nombor 4 nombor diberi, iaitu negatif 10, negatif 4, 2 dan 8 kan? Untuk permulaannya, saya akan ambil 2 nombor yang pertama. Selepas itu, ambil nombor yang besar, tolak dengan nombor yang kecil. Kalau tolak, mestilah nombor besar tolak kecil kan? Jadi kalau awak sudah lupa dan tak tahu, di antara negatif 10 dan negatif 4 ini, mana satu nilainya lebih besar, maka awak terpaksa ulang kaji sikit integer. Bab tingkatan 1. Okey? Iaitu, kalau kita anggap negatif ini sebagai rugi, kerugian, ataupun kita anggap sebagai hutang, contohlah, boleh kita anggap sebagai banyak benda lain lagi ya. Awak kalau fikirkan rugi, saya rugi RM10. Dan yang negatif 4 ni, saya rugi RM4. Jadi, keadaan mana yang lebih teruk sikit? Mestilah yang rugi RM10 lebih teruk keadaannya kan? Okay, maka di sini kamu mungkin boleh terfikir bahawa negatif 4 nilainya lebih besar. So, saya akan ambil negatif 4 tolak dengan negatif 10. Kalau ini pun awak tak tahu, awak memang perlu rujuk balik lah bab tingkatan 1. So, negatif 4 tolak negatif 10 akan sama dengan, saya buat panjang sikit lah, negatif 4 tambah 10 sebab nenepo. Negatif darab dengan negatif di dalam kurungan ni akan jadi positif. Jadi, negatif 4 tambah 10, tadi kurang, contohnya saya rugi RM4. Tapi sekarang saya sudah untung, sudah dapat RM10. Maksudnya, saya ada baki RM6. So, ini kalau awak menghadapi masalah, cara yang paling senang ialah ambil kalkulator dan tekanlah. Okey. So, sekarang saya akan buat dengan laju sikit. Ini 6.
Lepas tu saya akan ambil dua nombor yang seterusnya, nombor kedua dan ketiga. Dan 2 tolak negatif 4, iaitu 6. Lepas tu ambil 2 lagi, nombor ketiga dan nombor keempat. 8 tolak 2, 6. Lepas itu dapatlah saya kenal pasti bahawa perbezaan di antara setiap dua nombor yang bersebelahan ialah 6. Dan lepas tu, kalau kamu tengok sini, nombor ini dalam urutan menaik. Urutan menaik maksudnya kita akan tambah. Perlu tambah baru dapat naik kan. Kalau tolak makin turun. Oleh itu, ini bermaksud sini tambah 6, ini tambah 6, ini tambah 6, dan nombor seterusnya, kalau 8 tambah 6, 14. Okey? Jadi, pola untuk soalan A ni ialah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Iaitu, ini nombor yang seterusnya. Okey? Contohlah, apa maksudnya ialah, ini nombor yang seterusnya. So, nombor sebelum nombor ini ialah negatif 10 ini. Okey? Nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat. Nombor sebelum nombor yang kedua ialah nombor yang pertama. Jadi, tambah 6 kepada nombor sebelumnya, ya maksudnya ialah, kalau saya di nombor yang kedua, untuk dapatkan saya akan tambah 6 kepada nombor yang pertama. Lebih kurang macam itulah. Okey. Dan sekarang kita tengok B. Okey. B ni kalau awak dapat perhatikan, dia makin kecil. Sebab 17, lepas tu 7 kan. So, sangat jelaslah bahawa 7 lebih kecil berbanding dengan 17. Tapi, saya akan ambil tolak juga. Saya akan guna tolak juga. Iaitu, saya akan buat 17 tolak 7 sama dengan 10. Lepas tu, 2 ini. 7 tolak negatif 3. 10. Lepas tu, 2 ini. Negatif 3 tolak negatif 13. 10. Dan lepas buat ini, maka sudah jumpalah pola untuk soalan B ini. Iaitu perbezaan di antara dua nombor yang bersebelahan tu ialah 10, 10 dan 10. Tapi sekarang dia tambah 10 kah tolak 10? Makin kurang kan? Nilainya menurun kan? Maksudnya tolak 10, tolak 10, tolak 10. Jadi pola untuk B ialah menolak 10 daripada. Okey, perkataan tu menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Sebab kita tolak dari nombor yang depan kita tu. Bukan menolak 10 kepada. Tambah kepada bolehlah. Tolak kepada tak boleh. Tolak daripada. Okey, seterusnya kita tengok C. C ini kalau kita tengokkan, perbezaan di antara dua nombor yang bersebelahan ini agak besar. Betul tak? Dari 2 bagi 6 mungkin nampak tak jauh bezanya. Tapi bila 6 lompat sampai 18, kalau fikir-fikir, 2, 6, bezanya hanya 4 saja. Tapi kalau 6 sampai 18, bezanya 12. Jadi, keadaan ini menunjukkan bahawa kurang sesuai dan mungkin tak perlu cuba tolak sudah.
tak perlu cuba tolak dah. Sebab memang jaraknya, jurangnya sangat jauh kan. So, seterusnya saya akan buat guna bahagi. Iaitu, sama juga nombor yang besar bahagi dengan nombor yang lebih kecil. Dua nombor yang bersebelahan lah. Iaitu, sekarang yang pertama akan jadi 6 bahagi 2 iaitu 3. Seterusnya, ambil dua nombor lagi yang nombor ketiga dan kedua dan ketiga. Yang besar bahagi yang kecil 3. Lepas tu nombor ke-3 dan ke-4. 54 bahagi 18 3. So, dengan buat macam ni, kita sudah dapat jumpa lah polanya, iaitu 3 kali ganda. 2, 6. 2 darab 3. 6, 18. 6 darab 3. Dan 18 darab 3, 54. So, mungkin ada yang rasa, leceh betul. Tapi adalah orang yang belajar yang lemah sikit. Mungkin dia perlu tulis perlahan-lahan macam ni. So, seterusnya kita pergi ke D. D pun sama. Kamu tengok D ni ya. Jurang, jarak di antara dua nombor yang bersebelahan. Besar jurangnya kan. 8, 1, 2, 7. Lepas tu jadi 9, lepas tu jadi 3. Jadi kalau nak tolak, memanglah 9 tolak 3 hanya 6 saja. 81 tolak 27 dah berapa kan? Jadi, memang tak sesuai lah. Memang tak akan gunakan tolak lah. Tapi kalau awak ragu-ragu, awak boleh cuba dulu juga. So, awak boleh buat macam ni lah. 81 tolak 27. Kalau awak ragu-ragu, 54. 27 tolak 9. 18. Dengan tu you sudah tahu. Tak mungkin tolak lah kan. Okay. So, jadi kalau bukan tolak, kita pergi ke bahagi. Iaitu sekarang saya akan ambil nombor yang besar, iaitu 81 bahagi 27. Jawapannya 3. Lepas tu 27 bahagi 9, jawapannya pun 3. Lepas tu 9 bahagi 3, jawapannya pun 3. Okay. Dan sebabnya makin kurang, makin menurun. Maksudnya sekarang, memang 81 bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. Dan apakah polanya? Pola ini ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey. Membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Yang tadi tu C tu lupa saya tunjukkan. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, seterusnya E. E ni mungkin awak ada pecahan. Jangan takut dengan pecahan. Sebab kenapa? Sebab kalkulator ada. Jadi, keluarkan kalkulator anda. Lepas tu, fikirkan. Jarak jurang di antara 1 dengan 1/3. Lepas tu 2 dan 5. 1 dengan 3/2. 2 dengan 5/2. Tak jauh beza nombor tu kan. Jadi, kalau nombor tu tak jauh beza, kita buat cuba kira-kira dengan tolak. Besar tolak kecil. 3/2 tolak 1 dapat 1/2. Lepas tu, 2 tolak 3/2 juga dapat 1/2. Yang terakhir, 5/2 tolak 2 pun dapat 1/2. Dan ini makin tinggi, makin banyak, makin meningkat. Jadi maksudnya pola ini ialah menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Okey. Ini menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Okey, seterusnya F ini.
F ini nombor perpuluhan yang ada negatif di depannya. Tanda negatif tuh sangat penting tuh. Kalau awak sudah lupa apa maksud negatif, memang mungkin awak akan anggap ini sebagai tertib menaik lah. Tapi kalau awak tahu, dan awak masih ingat di soalan A tadi, saya sudah cakap, negatif tu dia macam hutang, macam kerugian. Maka awak akan fikir, sekarang makin rugi, makin berhutang saya ni. Daripada hutang RM2.30 menjadi hutang RM2.60 menjadi hutang RM2.90. Makin banyak berhutang, makin miskin saya. So, nilai diri saya rasanya makin kurang lah, makin miskin lah. Okey. Jadi, sama juga. Kita tolak juga. Ambil nombor yang lebih besar, tolak nombor yang lebih kecil, iaitu negatif 2,3 tolak negatif 2,6, dapat 0.3. Negatif 2,6 tolak negatif 2,9, dapat juga 0.3. Negatif 3,2 tolak negatif 2, terbalik. Negatif 2,9 tolak negatif 3,2 dapat juga 0.3. Dan disebabkan dan ini menunjukkan ini jaraknya ialah 0.3, 0.3 dan 0.3. Dan disebabkannya makin menurun, maksudnya asyik tolak saja. So ini ialah pola untuk F ialah tolak 0.3 daripada nombor sebelumnya. Okey, so itulah contoh 2. Sekarang kita pergi ke ini, contoh 3. Nombor genap dan nombor ganjil. Kalau awak sudah lupa apa itu nombor genap, okey, boleh baca di sinilah. Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Seperti 2, 4, 6, 8. Dan kita juga boleh cakap nombor genap ialah nombor yang berakhir dengan 2, 4, 6, 8 dan sifar lah. Contohnya 10, 20, 30. Semua ni nombor genap. Lepas tu nombor ganjil ialah nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Seperti 1, 3, 5, 7 dan juga 9. Iaitu, biasanya kita juga boleh sebut semua nombor yang berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9 ialah nombor ganjil. Contohnya 11, 13, 25, 37, 49, 51. Semua ni nombor ganjil lah. Okey. So, contoh 3 ni. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 dan 67. Kena pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor yang ganjil dan juga yang genap. So, di sini, dalam soalan ni dia ada 2 benda yang awak perlu buat. Yang pertama, awak perlu tengok dulu bagaimana nombor 7, 12 sampai 67 tu dihasilkan. Barulah awak dapat isikan ruang di tengah-tengah tu, nombor yang hilang tu. Kalau awak tidak dapat jumpa ini, tak boleh fikirkan bagaimana nombor itu disusun, memang awak tak boleh
jumpa nombor yang hilang tu lah. Maka jawapan awak mungkin ialah 7, 17, 27, 67 untuk nombor ganjil lah. So sekarang mari kita tengok dulu. Bagaimanakah? Kenapa nombor-nombor itu macam itu? Okey. Jadi, kalau kita kirakan, tengokkan nombor ni dari kecil ke besar. Makin menaik kan? Okay. Lepas tu, kita boleh ambil lah. Kalau awak punya matematik kurang bagus sikit, kalkulator ambil kalkulator, tolak 12 tolak 7 tambah 5. 17 tolak 12 pun tambah 5. 22 tolak 17. Okey? Pun tambah 5. Jadi maksudnya, pola untuk soalan ini ialah tambah 5 kepada nombor sebelumnya. Nah, dengan pola itu, maka kita boleh hasilkan nombor di antara 27 dengan 67 lah. Iaitu ini tambah 5 lagi dapat 32. Tambah 5 lagi dapat 37. Dan tambah 5 lagi dapat 42. Sampailah 62 ini. Dan lepas tu, benda kedua ialah kita perlu pilihlah nombor ganjil dan nombor genap. So, ini nombor ganjil. Ini nombor genap. Dan last sekali, kita akan fikirkan, carikan pola untuk nombor ganjil. Sebab soalan ini minta apa? Nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil. Bukan pola bagi urutan nombor 7 sampai 67. Tapi urutan pola bagi nombor ganjil dan nombor genap. Selepas kita asingkan mereka keluar dari senarai nombor yang panjang ini. So, 7, 17, 27 senanglah kita tahu tambah 10. Lepas tu nombor genap tu 10, 12, 22, 32 pun tahulah. Ialah tambah 10 kepada nombor sebelumnya. Ni tak jadi masalah kan? Okay, so sekarang kita pergi ke ini pula. Segitiga Pascal. Okay. Gambar ni menunjukkan sebuah segitiga Pascal. So, apakah segitiga Pascal? Segitiga Pascal ialah benda yang awak nampak di gambar ni. Inilah bendanya, segitiga Pascal. Tak ada benda lain lagi. Dan bagaimana benda ni disusun? Dia nampak macam satu segitiga kan? Dan untuk dapatkan nombor di bawah tu, di baris yang kedua, ketiga, untuk dapatkan nombor yang di baris ketiga, keempat dan seterusnya, semuanya juga ada sikit kaitan dengan penggunaan segitiga tu sebenarnya. Okey, so segitiga Pascal. Segitiga Pascal bermula dengan 1. Lepas itu, semua dia bercabang keluar 1, 1, 1, 1, 1. Bercabang ke kanan juga 1, 1, 1, 1. Seperti yang kamu boleh nampak dalam gambar raja inilah. Okey, ini semua 1. Maksudnya sini pun 1. Ini semua 1. Ini pun 1. Iaitu tepi itu tepi di hujung kiri sekali dan hujung kanan sekali. Memang semua 1 lah. Cuma masalah sekarang ialah nombor di tengah-tengah, di antara 2, 1 tu. So, bagaimana kita dapatkan nombor yang di tengah-tengah ini? Jadi, kita akan carinya macam ni saja. First, you mesti ingatlah, atas tu mesti ada 3 nombor 1 dahulu. Okey. Lepas tu, tepinya mesti 1 semua. Dan ruang kosong di tengah-tengah ni, barulah kita perlu kira. Iaitu, kita akan ambil macam ni. Ini. 1 tambah 1 dapat 2. Ni macam segitiga lah kan? Ni segitiga.
Yang terbalik lah, seperti dapat berbanding dengan gambar tu. Okey, lepas tu 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Lepas tu ini 1 kan. So, 1 tambah 4 dapat 5. 4 tambah 6 dapat 10. 6 tambah 4 dapat 10. 4 tambah 1 dapat 5. Kalau nak buat baris yang seterusnya pun sama juga. Tapi ini tambah 1, tambah 1. So, 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. So, ini akan jadi baris yang ketujuh. Ini akan jadi nombor untuk baris yang ketujuh. So, inilah segitiga Pascal. Dan kalau awak belum faham apa yang saya sebut, awak boleh bacalah ayat-ayat di dalam buku teks tu. Okey, seterusnya. Daripada segitiga di atas, pelbagai urutan nombor dengan pola tertentu boleh didapati. So, dia ambil yang untuk gambar ini, dia ambil yang sengit ke kiri lah. Okey. So, macam ni. Ini. Lepas tu dia ambil baris yang kedua. Kalau nak lagi, boleh ambil baris yang ketiga juga. So, kaedah 1. Okey. Urutannya. 1, 2, 3, 4. Dan polanya adalah menambah 1. Di kaedah 2 sana, dia ambil yang baris yang ketiga. So, 1, 3, 6. Okey. So, kalau 1, 3, 6. Lepas 6, apa nombor yang seterusnya? 1, 3, 6, 10. 15 rasanya. Okey. So, semua ini akan menghasilkan corak. Tengok 1, 3, 6. Jadi 10 dan 15. So, ini kalau kita tengok di sini 1 dengan 3. Ini macam tambah 2 kan. Tapi lepas tu kita cuba 1 demi 1. 3 tolak 1, 2. 6 tolak 3, 3. 10 tolak 6, 4. 15 tolak 10, 5. Pola ni macam tidak sama seperti yang telah kita buat di contoh 2 tadi kan. Di contoh 2 tu, kita polanya semua nombor tu sama. Semua nombor yang digunakan tu sama punya. Tapi di sini pola tu sekejap tambah 2, sekejap tambah 3, lepas tu tambah 4, lepas tu tambah 5. Boleh tak macam tu? Adakah ini pola juga? So, first you kena fikir. Adakah susunan ini teratur? Adakah penambahan nombor tu dia seragam? Cantik tak nombornya? Bagus tak nombornya? Ada tak nombor itu disusun lompat sini, lompat sana? Adakah sekejap tambah 3, sekejap tolak 10, sekejap bahagi 2, sekejap tolak 5, sekejap tambah 100? Tak ada kan? Nya susun dengan cantik kan? Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. So, nya disusun ikut. Dia ada satu corak juga. Iaitu coraknya tambah 2, lepas tu tambah 3, lepas tu tambah 4. Okey? Jadi, ini juga boleh dikenal pasti sebagai satu pola. Jangan cakap, oh ini bukan pola. Ya, memang pola. Kalau setiap nombor tu, perbezaannya memang dia di antara jurang di antara dua nombor yang bersebelahan tu, kita boleh susunkan, kita boleh tuliskan dengannya ada
ya nombor yang teratur, ya, ada satu tertib, ada satu susunan, ya, ada satu urutan. Nah, maka kita memang cakapnya ialah satu pola. Sebab memang boleh menghasilkan pola. Jadi, di sini, nah, pola bagi suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Okey, seterusnya. Contoh 4 ini. Contoh 4 ni minta kita buat selengkapkan segitiga Pascal lah. Tadi saya sudah buat. Awak boleh tengoklah jawapan buku teks ni. Yang lebih cantik sikit. Macam saya tu mungkin yang atas ni awak tengok pun pening kan. Okay, so seterusnya. Jom fikir. Kalau awak nak fikir, boleh fikir-fikirkan lah. So ni 1 darab 1, 1. Yang ke-6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Darab 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapannya akan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa saya tahu? Saya tak kira pun kan? Kita boleh dapat dari corak jawapan yang telah diberikan di contoh nombor sebelum ni. Iaitu tengok ni. Mula-mulanya 1. Lepas tu 1, 2. 1. Lepas tu 1, 2, 3. 2, 1. Yang keempat tu jadi 1, 2, 3, 4. Lepas tu 4, 3, 2, 1. Yang kelima tu 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 4, 3, 2, 1. Maka sekarang saya ke-6 kan. Jadilah 1, 2, 3, 5, 6. Lepas tu 5, 4, 3, 2, 1. Jadi inilah contoh-contoh corak ataupun pola. Dia akan nampak satu corak di sana kan. Okey, seterusnya kita pergi ke ini. Nombor Fibonacci. So, apa itu nombor Fibonacci ya? Nombor Fibonacci, dia ada ciri-cirinya sendiri ya. Awak perlu ingat apa dia You perlu ingat bagaimana mencari nombor Fibonacci ya. Okay. So, nombor Fibonacci dia merupakan satu corak nombor yang berurutan. Dan urutan ini bermula dengan sifar 1-1. Lepas tu, sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Okey, apa maksudnya? Maksudnya macam ini. First, dia sifar 1. Dan untuk dapatkan nombor yang ketiga, okey, ataupun nak cakap untuk dapatkan nombor yang keempat tu, sebab tadi bawah ni cakap sifar 1-1 kan. Tapi dia macam ni lah. Untuk dapatkan nombor yang ketiga, iaitu nombor ini, saya akan ambil 2 nombor sebelum nombor ketiga ini dan tambahkannya. Iaitu sifar tambah 1 dapat ini. Lepas tu, untuk dapatkan nombor yang keempat, saya akan ambil 1 tambah 1 dapat ini. 2 tambah 1 dapat ini. 3 tambah 2 dapat ini. 5 tambah 3 dapat ini. Jadi nombor di belakang 8 tu ialah 13. Sebab 5 tambah 8, 13. Nombor di belakang 13 ialah 21. Sebab 8 tambah 13, 21. So, inilah nombor Fibonacci. Kalau awak masih ada blur sikit, mari kita buatlah perlahan-lahan. So, sifar 1, 1, 2. 2 nombor ini ditambah akan menghasilkan nombor 1 ini. Lepas tu, 2 nombor ini ditambah menghasilkan nombor 2 ini. 2 nombor ini ditambah menghasilkan nombor seterusnya iaitu 3.
Dua nombor ini ditambah menghasilkan nombor seterusnya yaitu 5. So inilah nombor Fibonacci. Nah, buku teks pun ada lah, ha? Sudah ada. Saya pun lukis macam saya lukis. Oke, seterusnya contoh 5. Lengkapkan urutan nombor di bawah. Ini kalau awak tengok nombor itu pola urutan set nombor tu dimulakan dengan sifar 11. Memang kamu boleh anggapnya ialah nombor Fibonacci lah. Jadi ini akan jadi apa tadi? 2 kan? Lepas tu 3 kan? Lepas tu 5 kan? Lepas tu 21. Kalau anggapan awak benar, memang awak akan kena lah susunan yang betul. Kalau awak letak nombor yang lain, memang tak betul lah. Oke, seterusnya B ni. B cakap 1, 3, lepas tu 2 kotak kosong, lepas tu 11. So, adakah ini dia mengikut corak nombor Fibonacci? So, ini kena fikir lah. Sebab dia tak ada tips lah. 1, 3. Cuba lah. 1, 3. Kalau 1 kamu letak tambah 2 jadi 3. 3 tambah 2 jadi 5. 5 kalau tambah 2 jadi 7. Kalau 7 tambah 2 hanya 9 saja. Tak sampai 11. Maka tak boleh guna tambah 2. So, kalau ikut tips yang macam Fibonacci tu, okay, kita cuba. 1 tambah 3 dapat 4. 4 tambah 3 dapat 7. 7 tambah 4 dapat 11. Kalau dia boleh sambung dengan baik, sambung dengan betul, maka kemungkinan besar 4 dan 7 lah jawapannya. Jadi, ini kesimpulan. Pola merupakan suatu corak tertentu dalam sesuatu nombor atau objek. Ini sudah cakap dalam sebelum ni lah. Suatu pola dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Ini tadi pun sudah buat contoh 2 tu. Dan contoh lain. Manakala suatu pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. So ini di contoh 1 kan. Selain tu ada lagi benda lain tak? Adalah contoh 1 saja. Yang lepas tu yang lain tu semua nombor lah. Okey. Jadi sampai sini sudah. Jom cuba 1.1. Sudah sampai latihan. Lepas tu habis sudahlah. Subtopik 1.1. Okey. Sekarang mari kita bincang. Jom cuba 1.1. Nombor 1. Lakar corak seterusnya bagi gambar di bawah. Ada 4. Nak lukis 4 kali di ruang yang begitu kecil sekali. Agak mustahil lah. Di sini. Di sini. Di dalam handphone saya ni. Nanti bawa lukis di buku latihan awak. Itu memang boleh lah. Okay. Kalau saya lakarkan. Lakarkan 4 kali lah. So, setiap ini. Okay. Ini mula-mula dia satu peta saja. Lepas tu atas tambah 1.
kiri tambah 1, bawah tambah 1, kanan tambah 1. Jadi ini ialah yang gambar yang kedua tu. Dan lepas tu atas tambah 1 lagi, kiri tambah 1, bawah tambah 1, kanan tambah 1. Maksudnya yang keempat tu, ya first dia akan ada ini dulu. Lepas tu atas kiri tambah 1, atas tambah 1, kanan tambah 1, bawah tambah 1. Ini lakarannya. Okey, dan gambar yang tiga gambar lagi yang belakang ni awak tambah buat sendirilah dalam buku latihan awak. Lepas tu B. B ini bolehlah lukis. Tapi kalau awak nak lukis dengan cantik, dengan seragam pun susah juga. So, tapi kita boleh lukis bilangan sisinya lah. So, gambar pertama ada 3 sisi, segitiga. Gambar kedua, 4 sisi, segi 4. Lepas tu gambar ketiga, ada 5 sisinya dipanggil pentagon. Gambar yang seterusnya akan jadi satu hektagon. 6 sisi. Okay? Hektagon. Lepas tu, 7 sisi. Kalau kita tak dapat lukis dengan macam komputer tu, okay, cubalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi lah. Sebab ini bukan satu poligon sekata. Maka asalkannya ada 7 sisi, sudah boleh lah. Yang 7 sisi itu dipanggil heptagon. Lepas tu ada 8 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi, 8 sisi dipanggil oktagon. Lepas tu 9 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh lah. Ini yang 9 sisi itu namanya adalah nonagon. Balik ke yang 5 sisi ini. Ini adalah pentagon. So, ini soalan 1. Kita pergi ke soalan 2. Nyatakan pola bagi urutan berikut. Okay, ini seperti contoh 2 tadi. Nyatakan pola. Bagaimana kita buat? Tadi saya sudah cakap. First, pakai tolak. Kalau tolak tak jadi, pakai bahagi. Yang besar tolak atau bahagi yang kecil. Jadi sekarang kalau kamu pandai, kalau kamu budak yang pandai, mungkin you tengok sudah tahu. Ni adalah tambah 7. Kalau lemah sikit, kita buatlah perlahan-lahan. 12 tolak 5, 7. 19 tolak 12, 7. 26 tolak 19, 7. Maka pola ini adalah menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Kalau tulis di sini, tak dapat tulis dengan banyak sebab ruang terhad. Maka biar saya buka note baru. Okey, soalan 2A. Okey, 2A. Mari kita buat sinilah. 2A. Soalannya 5,
19, 26, dan seterusnya. Kalau kita buat perlahan-lahan, 12 tolak 5 sama dengan 7. Lepas tu 19 tolak 12 sama dengan 7. 26 tolak 19 pun sama dengan 7. Maka pola ini ialah menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Oke, ini jawapan 2E. Seterusnya B. Oke, mari kita tengok B lah. -1, -4, -7, -10, dan seterusnya. Dan seperti yang saya sebut dalam contoh hari tadi, nombor ini dia macam makin besar. Dia macam saja, tapi sebenarnya sebabnya negatif, maka nilainya menurun. Maksudnya, nombor depan tu lebih besar berbanding nombor di belakangnya sikit ya. So, kalau saya akan buat ambil macam ni, -1 tolak dengan -4 dapat 3. Lepas tu -7 tolak -4 pun dapat 3. Lepas tu -10 tolak -7 pun dapat 3. Tetapi saya sudah tahu ini ialah makin kecil. So, pola ini ialah menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Iaitu ini dengan ini tolak 3, tolak 3, tolak 3. Dan sekarang kita tengok C. C kalau sebenarnya dia pun boleh nampak dengan jelas, iaitu pertambahan sebanyak 4 kan. -4 tambah 4 dapat sifar. Sifar tambah 4 lagi dapat 4. 4 tambah 4 lagi dapat 8. Jadi pola ini ialah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Oke, lepas tu D. D ni 144, 72, 36, 18. Kalau kita tengok jarak di antara dua nombor yang bersebelahan tu memang besar kan? Maka memang tak logik lah kalau kita pakai tolak. Oleh itu, saya akan guna bahagi. Iaitu nombor yang besar bahagi nombor yang kecil. Tengok apa yang terjadi. 144 bahagi 72 dapat 2. 72 bahagi 36 pun dapat 2. 36 bahagi 18 pun dapat 2. Oh, jadi maksudnya pola untuk soalan ini ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okey, sekarang kita tengok soalan E. Keluar lagi contoh pecahan lah. So, E pecahan 1/2, 1/4, sifar, -1/4.
Oke, yang ini. Nak tolak kah? Nak bahagi? Bagaimana positif 1/2 jadi positif 1/4 jadi sifar, lepas tu jadi negatif 1/4. Mari kita cuba dengan ambil tolak dulu. Sebab jarak di antara dua pecahan tu kecil saja kan. Maka tolak dulu lah. Ambil nombor besar, tolak nombor kecil. Yaitu ambil 1/2 tolak 1/4. Jawapannya ialah 1/4. Lepas tu, ambil 1/4 tolak sifar. Jawapannya pun 1/4. Lepas tu, ambil sifar tolak negatif 1/4. Jawapannya pun 1/4. Maka, pola soalan ini ialah menolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. Oke, seterusnya kita pergi soalan F. F tu kalau kita tengok 11/2. Oh, ini sekejap besar, sekejap. Oke, so sekejapnya 11.2. Lepas tu negatif 33.6. Lepas tu dia jadi lagi positif. Menjadi positif 100.8. Lepas tu negatif 302.4. Sekejap positif, sekejap negatif. Jarak di antara dua nombor yang bersebelahan besar. Jadi, nak tolak memang tak mungkin lah. Jadi, mari kita cuba bahagi. Oke. So, 11/2 bahagi negatif 33.6. Apa yang akan kita dapat? Kita akan dapat negatif 1/3. Lepas tu kalau kita fikir balik ambil ini senombor yang seterusnya ialah 100.8 bahagi negatif 3.3. Oke, jawapannya akan sama dengan negatif 3. Kalau saya ambil lagi nombor yang seterusnya, iaitu negatif 302.4 tu, bahagi dengan 108, dapat lagi negatif 1/3. Jadi, masalah ini berlaku sebab tadi saya sebut, kalau kita ambil bahagi ya, ambil nombor yang kecil, bahagi nombor yang besar kan. Itu sebab semuanya mereka mempunyai nilai tanda yang sama. Satu ialah positif, positif, positif. Ataupun negatif, negatif. Semua nombor itu negatif. Ataupun semua nombor itu positif. Tapi sekarang kita soalan F kita nih. Ini selang-seli. Sekejap positif, sekejap negatif. Maka kita tidak akan guna benda ini lah. Tak sesuai. So, apa yang kita boleh buat? Senang aja. Kita boleh perhatikan. Oke. Tadi kita sudah jumpa 1/3, lepas tu 3, lepas tu 1/3 kan. So, semua tu ada 3 di sana. So, kalau kita fikir-fikir lagi, apa kata kita cuba buangkan tanda negatif tu? Bukan. Kita ambil nombor yang lebih besar tu. Tak kiranya positif negatif.
Nombor tanda negatif tu jangan fikirkan niat dulu. Okey, tengok ni. Kalau 33.6 bahagi 11.2. Dapat apa? Dapat 3. 100.8 bahagi 33.6. Kan dapat apa? 3 juga kan? 302.4 bahagi 100.8 akan dapat apa? 3 juga kan? So ini sebenarnya kalau kita tidak tengok tanda negatif tu, didarab sebanyak 3 kali ganda. So, sebab kenapa akan ada negatif? Sebabnya ialah dia buat nombor sebelum didarab dengan negatif 3. Yaitu 11.2 darab dengan negatif 3 dapat negatif 33.6. Lepas tu negatif 33.6 darab dengan negatif 3 maka dapat positif 108. Lepas tu positif 108 darab dengan 100.8 darab dengan negatif 3 dapatlah negatif 302.4. Jadi dalam soalan ni pola-pola ini ada banyak kemungkinan. Awak perlu buat banyak latihan dari berbagai tempat untuk dapatkan untuk praktiskan. Sebab bukan corak macam ini saja yang ada dalam soalan. Dia akan ada corak lain lagi. Bila you sudah buat banyak latihan, nanti you akan tahulah. Okay, dia ada pelbagai kemungkinan. So, sekarang mari kita polanya. Polanya ialah pola untuk soalan F ialah mendarab nombor sebelumnya dengan negatif 3. Okay, so pengajarannya ialah buat banyak sikit latihan. Seterusnya soalan 3. Soalan 3 ni dia macam contoh tadi lah. Contoh berapa tadi? Contoh 3 tadi. Bagi urutan nombor 28, 37, 46, 55 sampailah 145. Kenal pasti dan nyatakan pola nombor bagi nombor ganjil dan genap. Jadi mula-mula mari kita senaraikan dulu. 28, 37, 46, 55, 145. Apakah jarak di antara dua nombor yang bersebelahan? 28 dengan 37. Dari 28 pergi ke 37. Perlu tambahkah? Atau tolak? Atau darab? Tambah 10? Bukan kan? Tambah 9. Lepas tu 37 tambah lagi 9 dapat 46. 46 tambah 9 lagi dapat 55. Jadi seterusnya 55 tambah dengan 9 akan jadi
64. 64 tambah lagi 9 akan jadi 73. 73 tambah lagi 9 dapat 82. 82 lepas tu kalau tambah 9 lagi dapat 91. Wah, panjang betul. Sampai 145. Tambah lagi 9 dapat 100. Tambah lagi 9 dapat 109. Tambah lagi 9 dapat 118. Panjang betul kan? Oke, barulah sampai 145. Oh, kuat panjang. Oke, sekarang bolehlah kita pilih nombor ganjil dan nombor genap. Oke. So, ganjilnya apa? Genapnya apa? Ganjil dulu kan? Ganjilnya 37. Lepas tu 55. 73. 91. 108. 127 dan 145. Oke, mari kita tuliskan. Ganjil 37, 55, 73, 91, 109, 127, 145. Lepas tu B yang genap tu 28, 46, 64, 82, 100, 118, 136. Oke. So ini sudah kita jumpa urutan nombor ganjil dan genap. Sekarang seterusnya dia nak kita nyatakan pola bagi nombor ini. Jadi kalau kamu boleh kira, okay, beza di antara dua nombor yang bersebelahan ini ya, ialah 18, 18, 18. Sama juga untuk bahagian nombor genap. 18, 18, tambah 18, tambah 18. Jadi jawapannya ialah kedua-dua A pun kedua-dua A dan B pun ialah menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Dan seterusnya kita tengok soalan 4. Lengkapkan urutan Fibonacci berikut. So 4 ni senanglah. 1, lepas tu ini lubang kosong. 2. Kalau awak masih ingat nombor Fibonacci, maka ini 1 lah sebab 1 perlu tambah dengan 1 akan menghasilkan, baru boleh menghasilkan 2. Lepas tu nombor seterusnya ialah 2 tambah 1 dapat 3. Dan lepas tu 2 tambah 3 menghasilkan 5. Lepas tu 3 tambah 5 menghasilkan 8. Dan 5 tambah 8 menghasilkan 13. So ini ialah 1, 3, 5, 8 dan 13. Soalan kelima. Lengkapkan rajah di bawah. Mari kita tengok apakah rajah dia. Ini corak lain sudah. Boleh tak awak pecahkannya, pecah-pecah gabungkannya. Jadi ini
Dia macam air yang mengalir dipecahkan kepada dua. Dia mengalir lagi untuk berjumpa. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so tengok ni ya. Mula-mula dia 16. Okay, 16 sampai sini dia pecah 2 kepada 8. 8. Dan dia mengalir ke bawah lagi. Sampai sini dipecah 2 lagi. 4. 4. Sebelah 6 pun sama. Turun sini mengalir sini. Sampai sini dia mengalir kiri ke kanan. Pecah 4. 4. So, bila 4, 4 di sini, dia 4 dari kiri, 4 dari kanan, air tu mengalir sini masuk sampai jadilah 8. Okey. Lepas tu, untuk bawah sini, air ni sebelah kiri ni dia terus mengalir. Ni masih 4 saja sini. So, bila dia sampai sini, okey, pecah 2. So, sini bagilah nombor 2. Sebab dia pecah 4 pecah 2 sini adalah 2, ini adalah 2. So, mengalir masuk di kotak pertama pun tinggal 2 lah. Okay, lepas tu nombor 8 ni dia mengalir sampai sini pecah 2 ke kiri ke kanan. So, 4 di kiri, 4 ke kanan. So, sini yang ini tinggal adalah ada 6. Dan sebelah kanan ini pun turun 4 sampai sini 2. 2 sebabnya pecah. Okey, pecah sampai sini. So, ini ialah 2. Ini ialah 6. So, dia macam air tu mengalir sini, turun, pecah. Lepas tu, pecah lagi. Berjumpa lagi. Pecah lagi. Dia mengalir bersama, masuk semula. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Okey. Kau boleh bayangkanlah keadaan air itu mengalir dan dipecahkan kepada 2. Okey, so nampaknya sudah habis. Okey. Habis apa? Habis subtopik 1.1. Maka dengan itu video kita pun untuk kali ini pun sampai sini sajalah. So, kalau awak berjaya tengok video ni dari mula sampai hujung sini, tahniahlah. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya, yaitu subtopik 1.2 Jujokan. Terima kasih dan bye-bye.